Hadis Tirmizi berkata ini hadis hasan, lalu Imam Bukhari Muslim merawikan tidak akan masuk syurga orang memutuskan, yakni kata Sufyan, memutuskan silaturahim. Imam Ahmad merawikan dengan sanad para perawinya yang siqah, amal Bani Adam setiap Khamis malam Jumaat dinaikkan, maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Kami malam Jumaat tu dikatakan amal dinaikkan, tapi orang memutuskan silaturahim tu gantung, tak naik, situ je. Hang. Macam kita lah, line internet tak ada, hang lah. Dia cakap apa pun tak dengar, tak dapat. Maka dah keras, tak dapat apa. Ibnu Hibban yang lainnya merawikan tiga orang tidak masuk syurga. Orang yang membiasakan meminum arak, yang memutuskan silaturahim, yang membenarkan sihir, pai berdukun berbomoh, kan, pai berbomoh, bomoh tu ambil air, dia pun tengok dalam. Ada orang hantar ni, kita pun tanya, Lala Move ke Grab? Kata tanya, ini hantar ni sihir ni, dia kata dia hantar guna-guna ni. Dia pun baca daun sena punca dengan secekor manis sanduk sama diri dalam kau dalam ni. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sallallahu alaihi wasallam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan, Encik Badrul, seterusnya semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita sambung bab 23. Bab 23, silaturahim dan bakti kepada orang tua. Silaturahim dan bakti kepada orang tua. Silaturahim. Allah SWT berfirman, takutlah kepada Allah dan yang pinta meminta kamu dengan namanya, dan takutlah akan memutuskan silaturahim. Surah An-Nisa ayat pertama. Kita tengok dulu ayat-ayat tu ya. Apakah kiranya jika kamu menjadi wali berkuasa, kamu berbuat sesuka hati di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Mereka itulah yang dikutuki Allah, lalu dia memekakkan mereka dari membutakan pandangan mereka. Surah Muhammad 22 hingga 23. Kemudian, iaitu orang-orang yang melanggar janji Allah, perintahnya setelah teguhnya mereka itu memutuskan silaturahim yang diperintahkan Allah, menghubungkannya lagi, mereka berbuat bencana di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang memungkiri janji Allah sesudah eratnya dan memutuskan apa diperintahkan Allah supaya diperhubungkan, mereka berbuat bencana di muka bumi. Untuk mereka itu laknat dan untuk mereka kampung yang jahat. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Daripada ayat-ayat Al-Quran itu tadi menggambarkan betapa adanya golongan manusia ni di atas muka bumi ini, ya, dah diberi peringatan supaya takut kepada Allah. Dan hendaklah kita takut, bukan hanya takut kepada Allah, dan takut juga memutuskan silaturahim. Kenapa? Sebab dalam perhubungan yang disebut sebagai silaturahim, beratnya silaturahim ni sehingga kan Allah meletakkan sifat Allah, sifat rahim tu dalam perhubungan. Tu berat dia. Itu sebab yang pernah saya share sebelum ni, kalau orang tu bergaduh lah kan, walaupun dia boleh berhelah-helah lah, bermadah-berhelah, Zainazin kat atas dunia ni, boleh bermadah-berhelah, dia kata dia tak, saya okey, jangan dia tak nak baik dengan saya kan. Dia boleh berpura-pura depan orang kononnya dia tak ada masalah dengan orang, tapi sebenarnya dalam hatinya dia menyimpan dendam. Dalam hatinya dia tak puas hati dengan orang tu lagi, dia tak maafkan orang tu, dia tak selesai dengan orang tu. Maka silaturahim akhirat nanti, silaturahim tu sendiri akan bersuara, beritahu pada Allah siapa sebenarnya yang bermasalah. Kalau dua-dua lah, kalau seorang lah
kan. Dalam banyak keadaan biasanya yang seorang tu dah mengalah dah, yang seorang lagi tu yang masalah kadang-kadang. Ada orang tu berketurunan. Saya cerita ada satu kisah, ada dua beradik ni bergaduh. Bergaduh punya teruk. Isunya isu duit, isu harta pusaka, bergaduh. Kan? Dia ada beberapa beradik, tapi yang dia ada dua je. Dalam berapa beradik, 7 ke 8 beradik macam tu, tapi ada dua je beradik perempuan. Yang dua perempuan ni daripada kecil memang bersaing je. Sampailah dah tua bergaduh lagi tu, tak puas hati. Kalau anak dia ni pandai, dia kata anak dia ni lagi pandai. Kalau anak ni kaya, anak ni jadi kaya. Rasa ada adik-beradik kadang macam tu. Dia tak sedar, dia rasa. Sampai satu tahap bergaduh, sampai kenduri tak balik. Kalau orang ni buat kenduri, dia tak pergi. Yang seorang ni kenduri, kakaknya pergi. Ni adik ni yang masalah ni. Kalau adik tu buat kenduri, jemput kakak ni, kakak datang. Bila kakak buat kenduri, adik tak nak datang. Akhir bergaduh, sampailah satu hari adik ni nak pergi umrah. Adik ni datanglah jumpa kakaknya tu, meraung-raung, minta maaf, banyak dosa aku kat kau kak, banyaknya dosa aku kat kau kak gitu. Salam, cium tangan, peluk, menangis. Kakak ni kata, aku dah lama maafkan dah, tak ada masalah pun. Pergilah umrah. Balik umrah gaduh dia balik. Heran betul. Dia rasa manusia yang macam ni, dia rasa Allah Ta'ala ada kat Mekah. Nampak sangat dia minta maaf tu sebab dia takut dia nak pergi umrah, takut jadi apa-apa. Maknanya dia sedarlah dia tu ada masalah. Tu cerita dia. Kisah ni kisah benar ni, kisah betul. Ada orang macam tu, kau minta, kalau kau pergi umrah kau minta maaf, betul lah, tapi balik tu disambung balik. Tu heran kan. Kadang-kadang tu dah lah mak ayah macam tu, anak-anak jadi serba salah. Sebab apa? Kau orang semua jangan pergi kenduri makcik kau ni, kau jangan pergi. Dengan anak-anak pun terbabit kan. Betul lah tu. Pelik manusia ni. Kemudian begitu juga orang yang dia kata, apakah kamu berkuasa? Bila ada kuasa, dia boleh buat sekati dia. Termasuklah juga, saya dah jawatan saya apa sekarang? Dia tu siapa? Tu datang nak minta sedekah lah tu. Dia marah. Tu datang nak minta sumbangan lah tu, mentang-mentang lah aku ni dah jadi. Macam tu kan. Dia rasa dia hebat sangat. Kalaulah kita sedar apa yang Allah bagi kat kita tu kita pinjam, maknanya kalau pinjam ni sifat dia apa? Kena pulang balik. Maksudnya contohlah ada jawatan, contoh saya lah jadi Perdana Menteri, contoh kalau saya jadi Perdana Menteri, saya kena, saat saya pegang tu saya kena fikir, satu hari aku akan serahkan jawatan ni. Jangan fikir saya akan jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Hari pertama tu fikir dah, aku besok nak pulangkan keadaan macam mana jawatan ni, biarlah aku serahkan dengan keadaan yang baik. Biarlah aku serahkan dengan keadaan yang lebih baik, dan doakan semoga orang yang ganti kita akan buat lebih baik daripada kita. Macam tu. Ini tak, apa pula, ini jawatan aku. Macam tu. Dapat watikah ketua kampung sementara je ni, macam tu. Jadi suami sementara je sampai masa mati. Yang tu tak tahulah, kalau ada ganti suami lain tu tak pulang lah kan, mana tahu kan. Datang kuliah duha dekat Pondok Mualim, jumpa jodoh, mana tahu. Contoh kan. Dan tengah nak beli sambal samsu demat, pandang pula orang sebelah tu, mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata-kata. Bersanding dengan Pondok Mualim cakap apa? Kan, contoh. Tapi bukan cerita tu lah, bukan cerita tu lah. Memang tu saya kata tadi, kadang-kadang ada orang dia bila dia pegang jawatan, dia ada kuasa, dia boleh putuskan hubungan. Dulu masa susah sama-sama, bila ada duit sikit kaya, dah lupa dah. Dah buat rumah besar. Dulu rumah kecil, pagar pun tak ada. Siapa-siapa boleh datang rumah.
Tiba-tiba dah buat rumah, dah ada duit buat rumah besar, tembok lagi tinggi rumah. Tembok lagi tinggi rumah, dah penjara lah. Nak masuk rumah tu kena tekan tu, nampak kamera tu. Wah. Datang lain kali, bos tak ada dia tu. Wah, macam tu ayat dia. Sekarang ke Putrajaya pun dah mula ikut macam orang kampung, tak ada pagar. Putrajaya kan. Itulah. Dan begitu yang Imam Bukhari Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, telah sabda Rasulullah SAW, Allah ciptakan makhluk serampung rahim berdiri selalu berkata, ini makam orang yang memohon perlindunganmu dari memutuskan satu rahim. Allah menyahut, ya, tidakkah engkau rela aku hubungi orang yang menghubungimu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu? Rahim menjawab, ya, aku rela. Allah berkata, demikian pula untukmu. Nampak? Rahim tu bersuara. Nampak? Allah bagi sifat rahim tu. Kerana Rasulullah SAW berkata, bacalah jika mahu, apakah kiranya jika kamu jadi wali berkuasa, kamu membuat bencana di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Mereka itulah yang dikutuk Allah, lalu dia memekakkan mereka dan membutakan pandangan mereka. Orang ni kalau dah putus tu, kita nasihat macam mana pun buta mata tu, pekak telinga tu. Macam tu lah. Dia macam orang ada kuasa ni, kadang-kadang dia macam orang main damaji. Dia main damaji, dia jalan, dia dah sedap makan. Kita kat luar dah nampak ni, makan 3, makanlah 3, mana dia marah kita balik. Dia yang tengah tengok tu buta, tak nampak, perasan tak? Macam tu lah orang kat luar nampak tu, ya Allah, kenapa lah kau tak makan, kenapa kau tak makan, macam tu lah kan. Kenapa kau tak turun minyak, contoh macam tu kan. Contoh lah kan, orang tunggu. Ni contoh lah. Orang nampak. Kadang-kadang orang yang bila dia dah jadi, dia tak nampak. Kadang dia dah ada kuasa, dia tak perasan. Cubalah kau ni. Ada orang tu dia tukar, dia kata dia nak tukar kereta baru sebab dia dah ada jawatan. Lepas tu ada orang cakap, tak payah, kau pakai je kereta yang ada ni, bersederhana je. Tak, aku nak tukar lah. Image tu penting. Ayat dia pula macam tu lah. Sedangkan okey je. Kadang-kadang contoh, jangan cakap orang, tuan-tuan. Kadang-kadang diri sendiri dulu kan. Saya dulu dah elok pakai satu kereta tu, lepas tu tukar ada satu kereta kan. Nak rasa kereta baru, bayar kali pertama dah tahu dah lagi mahal daripada kereta dulu. Lepas tu kereta dulu elok aja, kenapa lah aku nak tukar? Macam tu lah. Kadang manusia macam tu lah kan? Tu sebab nama insan tu, bahasa perkataan Nasia tu lupa. Dia gemar lupa. Dia bukan Melayu mudah lupa, orang memang mudah lupa. Nampak tak? Kan? Saya ni buat-buat diam aja. Buat diam, nak berapa kali datang pondok mualim, tetap tak buat itik kan? Macam tu. Sabar. Tengok muka pun tahu itik tak ada dia tu. Sabar. Kan? InsyaAllah sikit lagi kan? Kemudian, dan Abi Bakrah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada dosa. Tengok ni, yang ni penting ni. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segera turunkan seksa di dunia dan menyimpan seksa untuknya pula di akhirat, iaitu derhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Nampak? Tak ada dosa. 2. Nampak tak? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya perbuatan dosa yang orang ni buat ni, dunia lagi dah kena, akhirat pun kena. Tuhan simpan untuk dia akhirat tu ada, iaitu dosa derhaka pada orang tu. Berapa ramai orang kena, kita boleh tengok drama-drama tu betul. Buat mak macam-macam atas dunia, meniaga, melingkup, apa pun tak jadi kan. Buruk-buruk tu sebab saya pesan budak-budak muda yang baru bekerja, kadang kita cakap, kau bagi tak duit kat mak kau, diri sendiri pun tak lepas. Tak lepas sebab kau tak bagi mak kau. Mak bukan minta banyak, dapat 1,000 jadilah. Kalau boleh kan. Tak dapat RM50, RM10, tanda ingat.
Kan diam-diam dia bank in kat mak, ada bank in sikit duit mak, tak banyak pun, RM1 ni. Dia tak cakap. Nah, kita gelak ni, tapi tu je dia masuk RM1. Bulan depan tu dia masuk RM5. Bulan satu lagi dia masuk RM10. RM10 dah 5 tahun, lepas tu RM20. Lepas tu tapi rezekinya ada je. Dia tak perasan tu. Rezeki sihat, boleh pergi kerja hari-hari, itu je. Derhaka pada mak ayah, ya Allah tunai bagi atas dunia lagi. Macam tu juga memutuskan silaturahim, atas dunia lagi Allah dah bagi. Muka tu boleh nampak, muka tu pokat. Dia ada orang hitam, gelap macam surbat dia gelap tapi nampak jernih. Macam tu hitam putih kapur dapat RM1 hitam penganan dodol tak dapat RM1 mahal. Macam tu lah. Kalau zaman dulu iklan dalam TV tu hitam itu menawan, perilis. Kan? Ya. Ada orang tu muka putih tapi ya Allah kenapa lah muka nampak kelam walaupun dia putih. Apa sebab tu? Cahaya muka tu Allah Ta'ala tarik kadang. Nampak tu. Aduh, nampak. Pada muka nampak. Macam kita tengok Ustaz Tirmizi kan, dia lebih kurang saya je gelapnya. Tapi korang tengok kan, suka tengok muka Ustaz Tirmizi ni. Senyum aja. Nampak lah kan? Iya, Ustaz Tirmizi tak payah cakap apa pun. Zap, bagi sumbangan. Zap, bagi sumbangan. Ustaz Tirmizi senyum, bagi risit. Iya. Betul. Mana? Macam itulah cerita ni. Ada seorang yang berhormat dulu. Yang berhormat ni anak ulama besar lah, dia Negeri Sembilan. Dia ni memang bila dia wakil ayat pun dia dapat jadi wakil ayat sepenggal. Kejaya dia sebelum dia jadi wakil rakyat tu, dia meniaga daging kat pasar. Meniaga daging kat pasar. Lepas tu bila dia meniaga daging, berapa ramai orang berhutang dengan dia. Orang cakap dengan dia, kenapa kau tak minta? Biarlah dia nak bayar, dia bayarlah. Kau tak bayar nak buat macam mana? Macam tu lah. Dia bertanding wakil rakyat langsung menang. Lepas tu jadi bertanding ketua bahagian pun menang. Dia pergi majlis tu, dijemput yang berhormat Datuk ni untuk menyampaikan sepatah kata untuk merasmikan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, jadi dengan ini saya merasmikan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu je lah. Orang tanya dia, apa pendek nak cakap tu? Dia kata, macam mana aku cakap banyak kan, banyak salah, banyak dosa. Baik aku cakap sikit, dia suruh rasmi, aku rasmi lah, dia kata. Betul. Dan sampai sekarang, walaupun dia jadi wakil rakyat dulu, sampai sekarang masih lagi mengajar. Dia tak ada masalah dia. Macam tu. Pakai kemeja lusuh pergi keluar ke mana-mana. Memang orang tak tahu dia tu pernah jadi wakil rakyat, tak tahu. Betul tu saya kata, dahsyat ada ni. Lepas tu ada orang cakap, tak nak ke pergi KL, pergilah KL tu, jumpa datuk-datuk tu bercampur-campur dia. Biarlah dia nak jumpa aku, dia lah datang jumpa aku. Aku jadi wakil rakyat kena jaga kawasan aku jagalah kawasan aku. Itu dia. Macam tu lah tuan-tuan. Orang macam tu kan. Dia baik orang, memang baik dia. Kemudian hadis Tirmizi berkata, ini hadis hasan, lalu Imam Bukhari Muslim merawikan, tidak akan masuk syurga orang memutuskan, yakni kata Sufyan, memutuskan silaturahim. Imam Ahmad merawikan dengan sanad para perawinya yang siqah, amal Bani Adam setiap Khamis malam Jumaat dinaikkan, maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Kami malam Jumaat tu dikatakan amal dinaikkan, tapi orang memutuskan silaturahim tergantung, tak naik, situ je. Hang. Macam kita lah, line internet tak ada, hang lah. Dia cakap apa pun tak dengar, tak dapat. Maka dah keras, tak dapat apa. Ibnu Hibban yang lainnya merawikan tiga orang tidak masuk syurga. Orang yang membiasakan meminum arak, yang memutuskan silaturahim, yang membenarkan sihir, pai berdukun, berbomoh, kan,
Pai berbomoh, bomoh tu ambil air. Dia pun tengok dalam. Hei, ada orang hantar ni. Kita pun tanya, Lala move ke Grab? Kata tanya. Ini hantar ni, sihir ni. Cik dia kata. Dia hantar guna-guna ni. Dia pun baca daun sena punca dengan secekor manis sanduk selama diri dalam kau dalam ni. Wah, sempat tak ambil ayat tu? Tak sempat. Laju saya baca tu. Orang yang pergi ikut saja tapi tak percaya, dosa. Orang yang pergi percaya pula, syirik. Tu pesan. Tak usah. Pergi, dia tak percaya tapi dia pergi. Duduk sekali, tengok. Orang tu pom, satu pam, minyak jatuh daripada atas. Mana datang minyak tu? Minyak ni sapu sini naik atas ke bawah, turun ke bawah sampai ke pusat dada. Lepas tu pup tiup rumah jadi macam dukun betul pula rasanya. Lepas tu bila dia datang, ni ada satu video saya tengok macam tu lah dia buat. Kan, video tu orang share kan, kita belajar tengok macam benda-benda menipu ni. Dia datang, orang tu datang dah siap bersusun nasi. Dekat dalam tu bukan, tolong cari sirih yang bertemu urat ni. Dia ambil, bismillah, jatuh minyak. Macam mana datang kan? Pandai dia buat magic tu. Orang yang tak percaya dia daripada, hebat betul ni. Mulalah ada orang percaya syirik hukum ni. Jangan, tak ada. Kita ni Allah Ta'ala minta dengan Allah terus, apa masalah? Kan? Tu dia. Kadang pelik-pelik tu. Memang ada dia minyak-minyak tu dia ambil, percaya pada setan ni kan, memuja-muja. Dia colek sikit, dia letak minyak ni dekat mana tau? Dia letakkan dekat pintu kereta. Pintu kereta, pembuka kereta tu, dia sapu minyak situ. Budak perempuan tu nak buka pintu tu, terpegang, dah terbayang muka lelaki tu dah. Abang Haji, dia kata. Makan Abang Haji, tidur Abang Haji, mana Abang Haji. Apa nak mampu budak ni? Mak agak kan. Berlari dia, dah hulu halah dah macam tu dah dekat tangga rumah Abang Haji. Benda ni betul berlaku. Sampai kan mak ayah bertanya, "Bahelak buat tak nak balik selagi tak kahwin dengan Abang Haji." Abang Haji ni keluarlah kat pintu tangga tu. Mata pun tak boleh angkat. Apa hal ni? Dia pun cakap, baliklah dulu, nanti Abang Haji datang rumah. Abang janji, Abang Haji janji tu. Ya, balik dulu. Sudah mak ayah dah hamba tak tahan, mak ayah pun datang, tolonglah Haji, selamatkanlah anak saya ni. Hal dia punya kerja. Betul, jahat benda ni. Kan? Wah, ni ayah pula ni. Alhamdulillah. Aduh. Kena pula tajuk air sampai. Aduh. Macam tu lah kan? Orang ni kena macam tu lah kan? Tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi tu dia, orang yang membenarkan sihir. Ahmad Mustasar, Ibu Abid Dunia dan Baihaqi merawikan, satu kaum dari umat ini telah bermalam dengan makanan, minuman, bermain dan bersuka-suka hingga di pagi hari mereka berubah menjadi kera dan babi. Untuk kemudian mereka ditimpa kegelapan dan tuduhan sampai orang-orang mengatakan, malam telah menenggelamkan si fulan dan membinasakan rumah si fulan. Sesungguhnya akan dikirim kepada mereka batu-batu dari langit sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut, menimpa tiap kabilah dan rumah mereka, dan akan dikirim pada mereka angin kencang yang akan membinasakan tiap kabilah dan rumah kaum Ad. Akibat mereka suka minum arak dan memakai sutra, menikmati biduan, memakan riba dan memutuskan silaturahim. Maknanya semua benda dia buat ni, termasuk memutuskan silaturahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami di saat kami sedang berkumpul, lalu baginda berkata, Nabi datang dekat ni grup yang tengah berkumpul ni, dia kata apa? Wahai kaum muslimin, takutlah pada Allah dan lakukan silaturahim.
Sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat daripada silaturahim. Pahala yang lebih cepat daripada silaturahim. Tu sebab balik kampung saya selalu sebut ni. Saya kata apa? Saya sebut baru-baru ni, hari ni kita tanya balik diri kita. Kita ni memang suka bersilaturahim. Kita suka balik kampung. Kita suka jumpa saudara-saudara, jumpa sepupu, jumpa, berkumpul, berborak. Dia kan kalau buat family day tu bukan kenduri, tu bukan nak kenduri sangat, nak duduk belonggok tu. Nak cerita, ya Allah, lepas tu dengar pula, dapat pula salah seorang tu Samsul Debat. Ada je cerita nak keluar, tahu tak? Oh ya, lah, macam mana tu? Katakan. Kadang-kadang. Saya tengok dulu arwah abah saya dulu, orang semua keliling arwah abah saya. Ada je cerita dia nak share. Tapi soalan yang kita kena tanya, matilah kita besok. Soalannya, adakah anak-anak kita akan sambung apa yang kita buat? Bercampur, jumpa saudara. Tu soalan tanya. Tu sebabnya penting tu kita kena tengok. Dulu kalau kita tengok kenduri kenara, macam saya katakan, saya syukurlah saya sempat merasa kenduri dulu pasang kemah pakai buluh. Kan, kemah pakai buluh. Tak ada pula masuk hujan. Kan? Banyak pula buluh dulu ya. Ada je buluh kan. Lepas tu ada yang walaupun bukan adik-beradik dia, bukan saudara mara dia, jiran-jiran sekampung, sama tolong masak telur, masak air. Masak air dulu. Wah, dah berapa tong dah? 5 tong. Cukup kot. Yang seorang tu pula masak rebus telur dalam periuk besar tu. Terlelap, tak keluar-keluar isi telur tu dah. Kan jadi kadang-kadang tu. Yang tukang masak nasi minyak tu seorang dia pandai dalam kampung tu. Biasanya nasi minyak dia. Kalau kenduri, kalau tak dia seorang lagi. Tak ramai pun yang pandai. Yang geng basuh pinggan itulah muka dia. Towel good morning dah ada nama. Dulu saya yang budak-budak ni dulu, hoi, bangga dengan singgit bunga singgit tu. Angkat dulang, orang panggil jambar, Negeri Sembilan panggil jambar kan, panggil dulang kan. Macam nampak anak dara lagi tegak bawa tu. Dulu dah tahu dah nasi. Lepas tu dah menjelang pukul 3, okey dah boleh tutup dah. Kemah belah sini dah boleh tutup. Tahu dulu. Yang pengantin orang Negeri Sembilan dulu, kalau lepas kahwin dah menikah, dia pergi bawa bokor. Bawa bokor ni dia bawa penganan, bawa dodol, pergi rumah pak saudara, mak saudara. Pak saudara belah lelaki wajib pergi semua. Pak saudara belah perempuan lepas tu pergi semua. Ni Pak Lang, ni Mak Lang, ni Pak Ngah, ni Mak Ngah, ni anak dia. Bagi ni lah ada bokor ke? Bokor tu bagi bekas tu, nanti dia akan pulang balik bekas tu, dalam tu isi duit. Tapi sekarang tak payah pergi bawa buah tangan, maksud dia. Bawa buah tangan, pergi rumah orang ni jangan diam kosong ni, berlenggang pergi rumah orang. Pergi, bagi. Tuan. Nak kenal-kenal. Hari ni tak ada, baru je bersanding, zap, lepas makan dah hilang. Baring kat jalan kereta api tu. Nak ambil gambar. Heran betul. Baring-baring kat jalan kereta api tu. Pergi Masjid Putrajaya tu, tarik gaun macam ni dekat dinding. Orang tu ambil semayang dah 8 kali basuh tangan. Tak yang habis-habis kan. Sekarang itu saya kata silaturahim tu kadang kita lupa. Tu sebab pesan kan anak, besok mak dah tak ada, ayah dah tak ada, jangan lupa balik kampung, campur dengan saudara mara. Pesan tu perlu pesan. Hari ni macam kereta api tu, bapak mak pergi, anak ikut. Mak ayah tak ada, gerabak memang tak pergi lagi lah. Itu yang masalah kita sekarang ni. Jangan lupa pesan. Tu sebab raya dah tak nak balik kampung dah. Walhal punya senang nak balik kampung. Dulu arwah abah saya nak balik kampung Batu Kikir tu, daripada Seremban Batu Kikir kan jauh pun, sejam, tapi campur jalan Bukit Putuh yang main bengkok dulu, mabuk-mabuk muntah 3 kali ya. Arwah abah saya bayangkan setiap tahun nak balik kampung, mesti balik kampung raya. Balik kampung tu macam lepas main raya, balik Sungai Buloh, balik Batu Kikir, lepas tu Sungai Buloh je Lebu, lepas tu baliklah Seremban. At least 2 hari raya kedua ketiga tak ada kat rumah. Mana dia kata arwah abah saya naik motor, tapi pinjam bayar kereta dekat seorang jiran India ni. Panjang umur India ni, dah 70 tahun, 80 tahun dah umur dia. India tu Sami tu.
pinjam dia punya kereta Toyota ni. Hari ketiga dah balik rumah, arwah abah saya, dulu mana ada kawash, cuci sendiri, berkilat, bersihkan, hantar kat rumah Hingga tu balik. Sewa berapa ringgit? RM25 sehari dulu. Yang India tu saya cakap, tak nak pinjam kereta kat tahun ni raya, dia kata. Dulu punyalah nak balik kampung, sewa kereta, naik bas pun balik. Hari ni kereta seorang satu, bukan seorang satu, bapa pun 5 kereta, tak balik kampung. Sebab apa? Ni tadi ayat tu tadi, apa kiranya kamu dah jadi wali berkuasa, kamu berbuat sesuka hati kamu di muka bumi, dan termasuklah kamu memutuskan silaturahim tadi. Itu dia. Jangan lupa balik kampung, kan? Bercampur. Dia bukan balik kampung tau, bercampur gaul dengan orang, kan? Orang mana tak ada. Balik kampung mana tak ada orang dah. Dia kata, iya, semayang jemaah pun dekat kampung kat Kuala Pilah tu, dah tinggal 5 orang je satu saf. Satu saf je. Malam pun orang dah tak pergi dah, mata tak berapa nampak, nak bawa motor pun tak apa nampak jalan. Dia dah ikut jalan orang putih dah, ikut belah kanan ni pula. Orang mesti ikut belah kiri, dia belah kanan pula dah. Dia main, kan? Kemudian hindarkan kelanjutan sebab tidak ada seksa lebih cepat dari seksa lacut, dan akan mendekati kedua orang tua sebab angin syurga tercium dari perjalanan 1000 tahun. Demi Allah tidak tercium orang terhaka kepada kedua orang tua, tidak pula seorang tua yang berzina atau jiran yang sombong. Sungguhnya sombong itu hanya milik Allah. Jangan kita nak buat perangai setan tu. Sombong tu jangan. Yang berhak nak sombong dengan kita ni Allah. Kau siapa? Aku siapa? Allah Ta'ala aja boleh buat tentu kat kita. Al-Ashbihani berkata, kami sedang duduk sisi Rasulullah. Apa Rasulullah cakap? Jangan duduk bersama kami hari ini orang yang memutuskan silaturahim. Nabi tegur, duduk ni, siapa yang memutuskan silaturahim jangan duduk kat sini. Tiba-tiba dengan tak semena, lalu seorang pemuda pergi, keluar dia daripada majlis tu, dia pergi jumpa makcik dia, dia minta maaf padanya hingga dia memaafkannya. Kemudian dia kembali lagi ke majlis, dia jumpa Rasulullah. Dia cakap, Rasulullah, akulah orang yang kau cakap tu. Apa Nabi beritahu? Sesungguhnya rahmat tidak akan turun pada kaum yang di situ terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Kan? Tuan tengoklah, Imam Tabrani merawikan malaikat tidak mahu turun pada kaum yang terdapat orang memutuskan silaturahim. Juga Imam Tabrani merawikan dengan sanad sahih dari Al-Mashi, dia berkata, Ibnu Mas'ud duduk selepas subuh dan satu bulatan, lalu dia berkata, semoga Allah menyingkirkan orang yang memutuskan silaturahim. Jika ia telah pergi dari kita, maka kita akan panjatkan doa pada Tuhan kita. Sungguhnya pintu-pintu langit terkunci kecuali bila tidak ada orang yang memutuskan silaturahim. Itu sebab bila ada yang bergaduh, kita kena cari jalan nak damaikan mereka. Imam Bukhari dan Muslim merawikan, rahim itu tergantung di aras dan berkata, siapa menghubungiku, Allah akan menghubunginya, tapi siapa memutuskanku, Allah akan memutuskannya. Imam Bukhari berkata, telah tertulis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku Allah, aku maha pengasih, aku ciptakan rahim, dan aku ambil untuknya nama dari namaku, supaya siapa menghubunginya, aku akan menghubunginya, tapi siapa memutuskannya, aku pun memutuskannya. Nampak sifat rahim tu. Imam Ahmad merawikan dengan sanad sahih, sesungguhnya orang yang mensia-siakan pribadi muslim tanpa hak, maka rahim itu merupakan penjara dari Allah SWT. Siapa memutuskannya, Allah mengharamkannya masuk syurga. Juga dari Imam Ahmad dengan sanad, rahim itu penjara dari Ar-Rahman. Dia berkata, ya Tuhanku, aku putuskan, aku diperlakukan dengan tidak baik, aku dizalimi. Allah menjawab, tidakkah kau rela aku menghubungi orang yang menghubungimu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Imam Bazar merawikan, rahim itu terdiam di aras dan berkata, ya Tuhan, hubungilah orang yang menghubungiku dan putuskanlah orang yang memutuskanku. Dan Allah berkata, aku maha pengasih lagi maha penyayang, aku ambil rahim dari namaku, siapa menghubunginya aku akan menghubungi orang itu, tapi siapa memutuskannya aku pun memutuskan orang itu. Imam Bazar merawikan 3 hal yang tergantung di arash. Rahim yang berkata, aku bersamamu dan aku tidak memutuskanmu. Amanah yang berkata, aku bersamamu maka aku tidak berkhianat. Dan nikmat yang berkata, aku bersamamu maka aku tidak kufur. Maknanya silaturahim, amanah dan nikmat. Ni cakap tadi 3 perkara ni, nikmat, amanah, silaturahim. Nikmat tu pula ada 4. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. 4 ni nikmat. Amanah, semua amanah. Amanah sebagai seorang suami, amanah seorang pekerja, amanah seorang bos, amanah seorang staf bawahan, amanah sebagai seorang cikgu, amanah sebagai seorang pemimpin. Semua Allah Ta'ala katanya. Itu sebabnya Abdurrahman bin Auf pula
lambat masuk syurga. Dia adalah antara 10 sahabat yang dah dijamin syurga, Abdurrahman bin Auf. Tapi dia lambat sekali masuk syurga. Sebab apa? Harta dia paling banyak sekali. Dianggarkan nilai emas yang dia ada 750 bilion duit hari ni, US dollar. Maknanya dia lebih kaya daripada Bill Gates dan juga Jeff Bezos, manusia terkaya di dunia. Dan dengan duit dia, dengan harta dia, setelah kewafatan Nabi, dia jaga isteri-isteri Nabi. Yang mana isteri-isteri Nabi setiap kali keluar pergi pasar, ada 2 bodyguard, ada 2 penging yang akan escort pergi. Perbelanjaannya semua ditanggung. Kemudian dia juga yang memberi pampasan kepada keluarga-keluarga yang terbabit dengan mangsa perang Badar tu. Setiap keluarga 400,000 duit kita hari ni. Setiap keluarga. Tu Abdurrahman bin Auf ni sangat pemurah. Sangat baik. Kan? Dia menyumbang, dia bantu. Setiap kali peperangan tak pernah dia tak keluar duit. Dia memang akan keluar sumbangan. Bukan sikit-sikit dia bagi banyak. Kan? Tapi dengan tahap itu, dia yang last sekali masuk syurga. Jadi jangan susah-susah kalau harta kita tak banyak. Lagi banyak harta, lagi dilambil masuk syurga. Kan? Malan dah lah tak seberapa, banyak lah duit. Poning lah kepala. Macam tu kan. Jangan risau. Kan? Tu sebabnya kadang-kadang ada orang tu bila dia berceramah pun, tak ada 5,000 tak datang. Saya pun kan orang tu boleh cakap macam tu. Bayang satu ceramah dia kata tak ada 5,000 saya tak datang. Ada. Nak 5,000, nak 8,000, tiket flight nak macam ni, hotel nak macam ni. Heran lah. Heran lah. Kan? Saya pun tak pernah cakap dengan Cikgu Bat tu, siapkan hotel untuk saya. Kalau boleh hotel yang harga macam ni. Tak pernah saya. Saya datang sini pun seronok datang jumpa. Tak pernah boring datang aja kan. Orang yang datang sini pun boring. Hari ni kira ramai ni. Kan? Ramai. Dia kalau tak ramai bila mana? Cuti sekolah. Tak ramai. Cucu ramai datang rumah ustaz. Ada. Kan? Tak apa faham kan? Jadi kemudian tu yang dia kata tadi, nikmat kan, nikmat. Yang kedua amanah. Yang ketiga apa? Silaturahim pun masuk dalam sana. Allah Ta'ala akan tanya, kamu jaga tak silaturahim, kamu baik tak dengan orang. Itu sebabnya Nabi boleh sebut orang tu tak beriman, orang tak beriman. Macam mana pula orang tu tak beriman? Sahabat tanya, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, tak baik dengan jiran pun boleh jatuh tak beriman. Cuba fikir. Sebab silaturahim. Tu sebabnya jangan buat hal sendiri. Sekarang zaman sekarang memang macam tu. Jangan cakap macam tu. Zaman sekarang memang macam tu. Tak betul tu. Zaman sekarang memang macam tu lah. Semua buat hal sendiri je. Tak boleh. Dengar je ada. Kita ada program ni, program jamuan jamuan silaturahim ataupun jamuan Aidilfitri. Kita ada buat jamuan ni, kita ada buat bubur Asyura ni pada semua, jemput hadir untuk collect bubur mulai jam 3 petang contoh. Pergi tu bukan sebab nak ambil bubur sangat. Bubur sebekas je kot dapat ambil satu rumah. Ataupun satu atau 2 bekas, tapi bila kita ambil tu jumpa semua. Terima kasih banyak jumpa tu bersilaturahim. Macam tu. Ni apa pun tak campur. Jiran sebelah rumah pun tak pergi kenduri. Dah lah tak pergi kenduri, dia ada dalam rumah. Macam di Negeri Sembilan ada setengah kampung, saya tak tahu di negeri lain pun ada, yang malam raya buat takbir rumah ke rumah tu. Kan? Buat takbir rumah ke rumah. Macam sekarang ni kebanyakan kampung, siapa yang datang ke masjid, rumah dia je dia pergi takbir. Tapi macam sekarang, macam kat kampung, kat taman perumahan mak saya tu, memang tiap-tiap tahun buat. Cuma dulu tak ada pecah grup. Ya Allah, bertakbir pukul 5 pagi pun habis. Berapa ratus rumah kan. Lepas tu dah pandai sikit, dah pecah-pecah grup. Seorang jaga depan, seorang jaga belakang, seorang jaga ni. Takbir rumah ke rumah tu sebenarnya silaturahim. Assalamualaikum, orang tu jamu. Yang rumah ni landak, rumah ni dramat, rumah ni buah aja. Yang rumah ni air gas, berapi kawan tu takbir. Kan, berasam. Dia tak, sebenarnya ada orang bila bertakbir dia tak rasa apa pun. Kalau kau tak nak panggil orang takbir, tutup pintu. Duduk dalam diam-diam. Ni relax, dia bakar sate keluar tu. Buat tak tahu aja. Takbir tak jalan-jalan. Dia sound lagi jalan. Bayangkan tu. Ada orang macam tu, dia tak rasa apa pun. Tak bersilaturahim ni. Macam tu lah. Kan? Kemudian
Juga Imam Bazar merawikan watak itu tergantung ni'araj, rahim mengeluh dan diperlakukan maksiat, maka Allah mengutus watak untuk mengecap hatinya hingga setelah itu dia tidak boleh memikirkan sesuatu. Dia tak boleh fikir dah benda baik buruk ni. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamunya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah yang bersilaturahim. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah berkata baik atau diam saja. Tengok 3 perkara: muliakan tamu, silaturahim, dan juga berkata baik. Nampak? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Tetamu datang, muliakan. Jemputlah masuk, bagi tempat duduk selesa. Jangan duduk situ, duduk sini, sini sedap sikit. Itu kursi tu dah berlubang, kan jatuh, kan patah, duduk sini. Tengok TV ni, nak tengok cerita apa? Baik, duduk sekejap, saya buat air yang terbaik. Air apa tu? Air berbenah dah. Nak kata biru tak biru, nak kata merah tak merah, berbelang-belang airnya. Dahsyat betul air ni. Ada gas ke ni? Tak ada. Air kopi jantan. Sama tu kan, kopi jantan ada. Kopi campur kacip, dia kata lah. Kopi jantan campur kacip Fatimah, dia kata. Dia campur pula, kata. Contohlah. Tak kisah, bagi yang terbaik macam tu kan. Muliakan tamunya, bersilaturahim dan cakap yang baik-baik. Kalau tak, diam saja. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa ingin murah rezeki dan panjang umurnya, hendaklah bersilaturahim. Juga Imam Bukhari merawikan dengan lafaz Tirmizi berkata, pelajarilah nasabmu, hal mana engkau dapat bersilaturahim pada saudara-saudaramu. Tengok keturunan kita, mak siapa nama ni, dia ni siapa, itu pak saudara kita ke tu, dia tu macam mana, apa kena dengan mak, macam ni nenek engkau dengan atuk dia tu dulu sepupu. Macam tu. Maknanya mak kan tak tahulah mak nak cakap macam mana. Kira atuk kau dengan nenek dia sepupu. Macam tu. Engkau ni kira kupu-kupu dah ni. Jauh dah. Jauh tak jauh tapi kena-mengena. Pelajari nasab pun, tengok keturunan dia. Yang pentingnya saya keturunan Nabi. Dengan bangganya, saya keturunan Nabi. Jadi tolong hormat sikit. Iya ke? Nabi mana? Nabi Adam. Wah, mikir betul lah kan. Tapi Nabi Adam, kawan dah tak tegak. Dia ni betul memang aku keturunan Nabi ni. Memang iya pun Nabi Adam. Sama lah. Cuma nak berani nak kata saya keturunan Nabi Daud. Kacau dah ni. Macam mana dia boleh tahu? Kan? Betul. Tu sebab ni kena tengok kan. Jadi dengan siapa? Ni pun siapa? Baru saya tahu. Saudara mak saya yang Jawa-Jawa tu, dekat Meru ada, dekat Kajang ada. Tanya mak dulu lahir mana? Patutlah IC mak saya tengah-tengah dia tu 10 Selangor punya. Lah, mak ni Jawa cakap dengan 9 lek kan? Rupanya dia lahir kat kampung Sungai Balak, Kajang. Atuk saya Jawa. Nenek belah mak saya pun Jawa, Wan. Jawa, laki bini Jawa. Jawa sejawa-jawa ni. Tapi mak saya dah tak faham dah. Tak faham dah cakap Jawa. Dia faham sikit-sikit tapi nak balas tak pandai. Kabarnya apa? Wah. Apanya? Luceng, dia kata. Dahsyat tu kan. Dia tak jawab waras lagi dah. Luceng, dia kata. Bantailah, dia kata kan. Jawa beret, dia kata Jawa murtad, kata kan. Belah ayah saya Minang. Kan? Cakap dengan 9 pakat. Kan? Tak apa bodoh kau ni, dia kata. Mak saya. Arwah abah saya dulu, dia selalu cakap apa? Keret kau ni. Keret betul. Saya keret ni apa keret? Dia sikit-sikit keret. Dia macam tak apa-apa lah macam tu lah kan. Kita faham macam tu lah. Saya pun tanya, lepas arwah abah meninggal, saya tanya lah pakcik saya tu, adik abah tu, Keret ni dulu dekat kampung Batu Kiki, dia seorang orang gila, nama dia Keret. Lah, lah, baru tahu, abah dah tak ada, baru tahu rupanya Keret tu ada orang gila kat kampung tu. Keret namanya. Keret tu. Kemudian
Nampak kan? Sungguhnya silaturahim disukai di muka bumi, menambah rezeki, memanjangkan umur. Nampak? Jadi jaga, pelajari keturunan kita tu siapa, belah ni siapa tu siapa, belajar. Kan? Siapa ingin murah rezeki dan panjang umur, terhindar dari keburukan, naklah dia takut pada Allah dan silaturahim. Imam Bazar dan Hakim merawikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tertulis di Taurat, siapa suka panjang umur dan murah rezeki, hendaklah bersilaturahim. Abu Ya'la merawikan, sedekah dan silaturahim dengan keduanya Allah akan panjangkan umur, menghindarkan dari keburukan serta hal-hal yang tidak disukai dan ditakuti. Kita akan jauh daripada benda tak baik bila silaturahim ni, kan? Aku datang kepada Rasulullah SAW dalam satu perkumpulan sahabatnya. Aku berkata, engkaukah yang mengaku Rasulullah? Baginda menjawab, betul. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amal paling disukai Allah? Baginda menjawab, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Baginda menjawab, bersilaturahim. Dan aku bertanya lagi, apakah amal paling dibenci Allah? Baginda menjawab, menyekutukan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda menjawab, kemudian memerintahkan mungkar dan melarang yang makruf. Imam Bukhari dan Muslim merawikan, seorang Arabi menghampiri Rasulullah sambil menunggang unta suatu perjalanan, kemudian berkata, Muhammad, katalah padaku apakah amal yang mendekatkanku ke syurga dan menjauhkanku dari neraka? Nabi SAW berhenti lalu memandang sahabatnya dan berkata, sungguhnya orang lain telah mendapat petunjuk. Lalu Nabi SAW berkata, apa katamu tadi? Orang itu mengulanginya. Lalu Nabi SAW bersabda, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan solat, membayar zakat dan bersilaturahim. Ada tak silaturahim? Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, jika dia berpegang teguh pada apa yang aku perintahkan, tentu dia masuk syurga. Tengok solat, bayar zakat, silaturahim, tidak menyekutukan Allah. Memang solat dah, solat, tapi jam tu bergaduh adik-adik tu. Solat tapi taklah dengan adik, biarlah. Kadang-kadang belanja makan tu, kawan-kawan belanja makan, adik-beradik kerekut, berkira kan? Ya. Kadang-kadang kan buat hari keluarga kan, bukan senang buat hari keluarga kan, berkumpul keluarga. Kadang keluarga dah ramai-ramai ni, nak tunggu raya susah nak berkumpul. Sebab apa? Turn lain-lain. Orang ni tahun ni turn balik Kelantan, orang ni turn balik Perak. Jadi dia pilih satu tarikh cuti sekolah, semua berkumpul. Keluarga Haji Ismail contohlah, macam itu keluarga mak belah mak saya tu, keluarga Rais Wak Rais Nasian dan Asyah binti Gimin, confirm Jawa, kumpul. Iyalah. Tapi bila saya tengok ada keluarga-keluarga kadang susah nak buat, ustaz. Kenapa pula? Kadang bila buat keluarga tu bayar sama, bergaduh. Kenapa lah dia tidur dalam bilik, kita tidur bawah tangga, bergaduh pasal tu lah. Susah juga sekarang ni kan tu. Iya ke? Alah, lebih kurang je lah dia baru kahwin, duduklah bawah tangga tu dulu. Saya dulu balik raya kat kampung Sungai Buloh, Simpang Durian Jelebu. Kalau perasan kampung Sungai Buloh ni, Simpang Durian ni, sebelum sampai Mancis nak pergi ke Bentong tu, jalan tu. Dan Jelebu ni, kat Jelebu ni, Sungai Buloh Simpang Durian ni, memang panas siang ni. Sebab dalam geografi tu dia macam kuali tu, menghadap matahari betul. Tapi malam sejuk. Rumah kayu kecil. Sudahnya apa? Semua orang berkebut depan kipas. Lepas tu yang seorang tu dekat tingkap. Sudahnya masa tu saya belum kahwin, saya, adik saya, sepupu saya yang seorang kat tangga luar tu tidur. Tak ada tempat nak. Aku besok, aku dah ada besok, aku ada kerja besok. Masa tu belum kerja lagi. Cakap dengan sepupu, kita cari hotel, lantaklah rumah ni. Masa tu lah kan. Tapi akhirnya baru faham sebenarnya buat tolak ansur tu. Dan lepas tu apa? Alhamdulillah, bulan lepas kami semua satu keluarga dah setuju runtuhkan rumah nenek ni. Runtuh, ratakan, naik baru. Buat macam dewan tu, berlambak tidur ramai-ramai, siapkan 2 bilik untuk tukar baju je. Lepas tu yang paling penting, jamban 3, tempat mandi 3. Dulu jamban kat luar tu yang kadang sakit perut pun tangguh esok. Gelap lah tu. Sakit perut dah. Di kampung Batu Kikir, kampung Wan saya sama kot kan. Dinding je, bumbung tak ada. Yang dinding pakai zinc gambar cap rimau tu kan. Bila mandi tu terasa melintas. Apa benda tu? Terasa je bila mandi malam. Takut aja. Hai, kejap je mandi. Wan saya marah, nenek saya marah. Takut.
Air sejuk pula tu. Ya Allah. Lepas tu arwah wan saya pagi-pagi sarapan yang paling best yang tak boleh ganti sampai hari ni apa dia? Nasi sejuk. Nasi sejuk, lepas tu panas kalut malam tadi. Ya Allah, sedap betul. Dengan kerak-kerak tu habis. Orang dulu. Arwah nenek saya dulu sakit lutut. Rasa nak dukung dia bila nunggu dia berjalan ni. Cepatlah Wan, cepatlah Wan. Nak keluar rumah kena tutup tingkap dulu semua. Tingkap dulu yang tarik macam ni ha. Lepas tu selak kan. Dah selak yang pencangkuk dia tu kena buka dulu. Keletak. Dah keluar. Nenek saya ni sap. Alah cepatlah Wan, cepatlah. Kita dah tunggu dah kunci dah semua Wan. Wan pun tutup pintu bab. Lepas tu dia dah tutup tu, dia gegah-gegah lagi tu, takut terbuka. Tertanggal pula engsel tu karang kata. Dah tutup tu, dia letak pula ada besi cangkuk tu, besi-besi yang 4 segi tu, dia letak sangkut. Lepas tu baru pasang grill. Dia kunci, keletap, dia gegah-gegah lagi. Lepas tu dah menung. Saya tahu dah muka dia kalau menung ni. Adalah benda dalam ni. Ya Allah, kenapa? Dia buka balik, tahu kenapa? Bekas garam tu lupa tutup. Dia boleh ingat tu bekas garam tu yang kat gobok yang ujung kan. Tutup tu, la ilaha illallah. 1 jam mengunci je sejam. Tapi macam tu lah orang tua. Kan sampai masa tua juga kita nanti. Macam tu lah hayat dia. Nak pula rumah sekarang lagi besar. Aku tak tahulah berapa jam masa nak ngunci ni. Sekarang itu cakap tu orang tua dulu kan. Macam mana boleh pergi cerita Wan tu tadi? Itulah kan. Jika dia berpegang teguh pada apa kau perintahkan, tentu dia masuk syurga. At-Tabrani merawikan dengan isnad hasan, sungguhnya Allah meramaikan kampung dengan satu kaum dan melimpahkan harta kepada mereka, namun tidak mempedulikan mereka kerana benci kepada mereka. Ditanyakan bagaimana terjadi demikian, Rasulullah menjawab kerana mereka tidak memelihara silaturahim. Imam Ahmad merawikan, siapa diberi rasa penyayang, maka ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan silaturahim berjiran dan memberi pekerti hingga kampung ini bertambah indah. Abu Syekh Ibn Hibban dan Baihaqi merawikan dari Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Rasulullah menjawab, itu orang paling bertakwa pada Tuhan, paling banyak bersilaturahim, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. At-Tabrani Ibn Hibban merawikan dari Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku SAW telah mewasiatkan beberapa kebaikan padaku, tidak memandang orang lebih tinggi, malah memandang orang lebih rendah, suka pada orang-orang miskin, bersilaturahim, mengatakan yang benar meskipun pahit, agar aku memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Sebab itu salah satu kunci syurga, serta aku tidak takut cercaan orang dalam membela agama Allah. Imam Bukhari dan Muslim merawikan dari Maimunah, sesungguhnya hendak merayakan anak perempuan yang tidak mohon izin pada Rasulullah SAW. Setelah tiba di hari di mana Rasulullah memenuhi giliranku, ia berkata, tahukah engkau aku memerdekakan anak putriku? Rasulullah menjawab, ya, jika engkau sedekahkan makanannya kepada orang sekitarmu, tentulah lebih besar pahalamu. Maknanya janganlah kau buat diam-diam. Kalau paling baik sekali buat, maknanya kalau kau kawinkan anak kau tu, kawinkan anak paling tidak seekor kambing, Nabi kata kan. Bagi jamu orang, sebenarnya sunnah Nabi kata, bagi jamu orang makan sebenarnya kan. Sebab bila buat kenara kan, panggil orang, sebenarnya silaturahim dia mustahab. Orang datang kan, tapi itu sebab datang dahlah makan per kan, dah makan per, yang penting ni silaturahim. Makan per free. Ini berbisik dia tak sedap. Janganlah macam tu. Dah makan free kau komplain makan tak sedap, dah apa benda rasa. Dekat siapalah di order ni, la ilaha illallah, kau sedar tak kau tak bayar apa-apa. Mana ada orang saja-saja nak bagi orang makan tak sedap, cuba cakap. Sangka baik, dekat tekak dia sedap sangat ni. Kan? Yalah, nak buat macam mana? Datang kat Perak wah, dia kata, hari ni kita gulai ustaz, sempoi gulai terbaik. Barulah aku tahu gulai belah utara ni kari. Negeri Sembilan kalau gulai kuning kan, aku ni dah happy dah, rupanya kari. Tapi kari Semilang ni dekat Bagan Serai tu sedap betul. Dekat Taiping tu ada kedai tepi kedai buruk, sedap betul kari Semilang. Terbaik.
kan. Alangkah bagusnya kalau satu hari saya datang cikgu Bat cari kan kari ikan semilang ni kan. Saja je kan. Saya makan kari, saya kurang kalau makan kari saja kurang, tapi kari ikan semilang tu sedap sangat. Tak kenapa. Mi kari saya makan. Saya beritahu ni menu yang saya makan, saya beritahu. Saja je kan. Itulah dia. Kemudian Ibnu Hibban dan Hakim merawikan seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, aku telah melakukan dosa besar, boleh aku bertaubat? Nabi tanya, apakah engkau ada ibu? Tidak. Rasulullah tanya lagi, adakah engkau ada makcik? Ya. Lalu Nabi SAW berkata, berbaktilah kepadanya. Jadi dosa salah satunya nak cuci dosa, buat baik pada saudara mara, silaturahim. Dengar ada saudara dapat masuk universiti anak dia, seronok tu, tak kenapa seronok, pergi dekat dia bagi, nah ambil ni 100, beli buku je. Ni makcik amanah kau ni, guna duit ni beli buku. Ya cik. Dia beli buku untuk dia belajar. Dan dia dengan belajar pula berjaya. Dapat kerja pula dengan kejayaan dia tu. Mengalir pahala. Itu cerita tu tadi. Ini ialah macam anak dia seorang pandai. Nyampah aku lah. Ambil peluang tu, tabur saham. Kan? Macam tu. Kemudian Imam Bukhari lain merawikan, bukanlah menyambung itu sebab balasan, tapi penyambung ialah orang yang bila diputuskan saudaranya, dia menyambungnya. Imam Tirmizi merawikan, janganlah jadi orang yang berpendirian, jika orang berbuat baik padaku, aku buat baik padanya. Jika mereka menzalimi, aku pun akan menzaliminya. Tapi berpendirianlah, jika orang buat baik, kamu juga berbuat baik. Jika mereka berbuat buruk, janganlah kau zalimi mereka. Nampak? Nabi ajar kita, orang buat buruk, jangan kita jadi orang yang tak benar. Orang buat buruk, kita buat buruk. Orang buat baik, kita buat baik dengan dia. Salah. Dia bukan balasan. Tapi kalau orang buat baik, kita buat baik. Orang buat buruk, tetap kita jangan buat buruk kat dia. Tetap buat baik pada dia. Kau ni, aku cakap kau macam-macam, kau tetap sedekah kat aku. Iya ke? Ada cakap ke? Dia kata, macam-macam aku kutuk kau. Macam tu juga kau baik dengan aku minta maaf tahu. Nampak? Sudahnya dia sendiri yang minta maaf dengan kita. Orang lain lah cerita macam-macam pasal kau, biarlah kan. Dalam kitab Muslim dirawikan, ya Rasulullah, aku ada keluarga yang kuhubungi tapi mereka menjauhiku. Aku buat baik, malah mereka membalas dengan buruk. Aku menyapai mereka, malah mereka mengatakan bodoh padaku. Rasulullah SAW bersabda, jika benar yang kau katakan, maka seolah-olah pasir panas ditaburkan atas mereka, namun Allah sentiasa menolongmu atas mereka selama kamu demikian. Maknanya teruskanlah buat baik. Walaupun orang tu buat macam tu, sebenarnya dia yang tabur pasir panas kepada diri mereka. Nabi kata. At-Tabrawi dan Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya merawikan, sedekah paling utama adalah sedekah pada kaum keluarga yang menyimpan permusuhan dalam hati. Ditepat dengan sabda Rasulullah SAW, hubungi orang yang memutuskanmu. Maknanya sedekah yang paling utama pada saudara mara kita, walaupun dia tak baik dengan kita, sedekahlah dengan dia. Ini bagi sumbangan anak yatim, cek besar dinding, keluar muka surat depan, media sosial, menyumbang 100,000. Mak saudara kat rumah tak terbela tu, beras tak ada, apa tak ada, minta tolong, nyampah, minta tolong, nyampah ada ni, tak ada orang lain ke dia nak cari? Siapa kita nak cari? Allah buka hati dia datang jumpa kita tu, rahmat dah tu. Sebab apa? Barulah kita tahu yang itu susah. Macam tu. Imam Bazar dan Tabrani dan Al-Hakim merawikan, 3 hal jika orang melakukannya, Allah akan menghisap dengan hisap yang ringan dan masuknya ke syurga. Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Penting. Rasulullah menjawab, memberi orang yang mengharamkanmu, menghubungi orang yang memutuskanmu, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Jika engkau berbuat demikian, Allah akan memasukkanmu ke syurga. Bukan senang. 3 ni lah yang susah nak buat, kan? Bagi orang mahram, apa lantak dia, haramlah engkau bagi aku. Kau jangan lalu dari depan rumah aku. Kita tak ada apa-apa hubungan lepas ni. Tapi kita tetap memberi pada dia. Boleh, susah tuan. Kan? Nak pula dah dimaki kita hari, bodoh bangang, mangkuk tingkat, semua dibalun ni. Dengan tahap tu, kita masih lagi nak berbaik-baik dengan dia. Susah. Tapi itulah dia, kan, yang Allah akan ringankan hisab kita, mudah nak masuk syurga. Dan begitu juga
Kan begitu juga orang yang menzalimi kita, macam-macam dibuatnya. Kita bekerja, dia boleh telefon bos, dia hasut bos kita sampai kan anak kita kena buang kerja. Anak kena buang kerja ni. Lepas tu tuduhlah, bawa cerita macam-macam orang kampung, sampai orang kampung takut nak datang rumah kita. Dengan tahap tu kita nak maafkan dia, bukan senang. Kan? Tapi itulah yang paling apa atas dunia tu. Sebab paling simple, kenapa kita kena buat? Sebab dunia ni sementara. Tengah kita buat baik dengan dia, mati kita. Kita bagi duit kata ni, ni sumbangan ni, matilah kau, terperanjat mati. Kita mati dengan tak tengah buat baik pada orang yang menzalimi kita. Dia menyesal tak sudah. Kita ni dah ringan dah. Dalam kubur pun percaya mudah-mudahan. Imam Ahmad merawikan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menjumpa Rasulullah SAW, aku sambut tangan baginda sambil berkata, Rasulullah, kabarkan padaku amal yang terutama. Maka Rasulullah berkata, hai Uqbah, hubungilah orang yang memutuskanmu, berilah orang yang mengharamkanmu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Al-Hakim menambahkan, ingatlah siapa ingin panjang umur dan murah rezekinya, hendaklah ia bersilaturahim. Imam Tabrani merawikan, mahukah kutunjukkan padamu akhlak yang terutama di dunia dan di akhirat? Itu kau hubungi orang memutuskanmu, kau beri orang mengharamkanmu, dan memaafkan orang menzalimimu. Juga Imam Tabrani merawikan amal terutama adalah menghubungi orang yang memutuskanmu, memberi orang mengharamkanmu, dan memaafkan orang yang mengutukmu. Al-Bazzar merawikan, mahukah ku tunjukkan pada amal yang menyebabkan Allah mengangkat darjat? Menurut riwayat At-Tabrani, sukakah aku ceritakan padamu amal yang menyebabkan Allah mengangkat darjat dan memulihkan seseorang? Mereka menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, iaitu menggapai orang yang masa bodoh kepadamu, memaafkan orang yang menzalimimu, memberi orang yang mengharamkanmu, dan menghubungi orang yang memutuskanmu. Masa bodoh kepadamu, dia menjadikan kita ni bodoh sangat, membodoh-bodohkan kita. Dan Ibnu Majah merawikan, pahala kebajikan yang paling cepat adalah berbakti kepada orang tua dan satu rahim, dan seksa yang paling cepat adalah seksa lacut memutuskan satu rahim. Dan Tabrani merawikan, tidak ada dosa lebih cepat Allah seksakan kepada pelakunya akhirat disebabkan memutuskan satu rahim, berkhianat dan berdusta, dan sesungguhnya yang paling cepat pahalanya adalah satu rahim, sehingga ahli bait menjadi sumber di mana harta bilangan mereka bertambah-tambah manakala mereka saling satu rahim. Sebenarnya satu rahim ni membantu kita, meringankan lagi kerja kita, memudahkan kita, murahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, macam-macam kebaikan datang. Ada je kebaikan ni, ada kebaikan ni lah. Dapat jumpa Samsul Ubat lagi hari ni, contoh, ada kebaikan mudah-mudahan kan. Jadi tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, beratnya silaturahim ni, pentingnya silaturahim dalam banyak-banyak tajuk. Yang ini tajuk yang sampai 4-5 muka surat ni, 6 muka surat banding tajuk lain. Sebab apa? Silaturahim. Dan anak-anak kita tu, saya pesan tadi kan, beritahulah ke anak-anak kita, besok mak ayah dah tak ada, jangan kau tak balik kampung, jangan kau tak campur orang kan? Jangan buat hal kau aja, Pak Lang kau tu tengok-tengok kan, mak ni macam nak mati sangat nak cakap ni. Ni bukan masalah mati tak mati, mak tak nak besok lepas mak dah tak ada terhenti silaturahim keluarga kita ni. Macam tu pesan. Jadi anak kita pula, dia sepesan ke anak-anak dia macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan sambung nanti bab 24 ni, best ni, berbakti pada orang tua. InsyaAllah itu untuk next tajuk. Jadi semua yang baik itu datang dari Allah SWT, bukan untuk punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.